Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, untuk hari ini kita akan melihat kepada pembelajaran yang berikutnya bagi pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan dalam unit yang ketiga bagi tingkatan 4, iaitu kita akan lihat yang berkaitan dengan tajuk pertolongan cemas. Okey. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran pada minggu ini, kita nak lihat dahulu apa isi kandungannya ataupun standard pembelajaran yang akan kita belajar pada minggu ini. Okey, yang pertama kita nak lihat kepada maksud CPR. Saya yakin semua pelajar pernah mendengar, mungkin juga ada yang pernah mempelajari teknik-teknik untuk melakukan CPR, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang menyertai PBSM dan sebagainya. Okay. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang prinsip dan juga prosedur-prosedur yang betul bagi menjalani prosedur CPR. Itu yang kedua. Yang ketiga, menilai situasi kecemasan yang memerlukan kepada prosedur CPR kepada seseorang pesakit. Kemudian menunjukkan demonstrasi. Kita nak lihat bagaimana langkah-langkah yang sebenar bagi pelaksanaan pertolongan cemas mengikut kepada prosedur CPR. Okey. 4 pembelajaran ataupun 4 standard pembelajaran ini yang akan kita bincangkan dalam tajuk untuk minggu ini. Okey, baik. Sedikit pengenalan yang kita lihat sebelum kita pergi dengan lebih mendalam. Okey, pertolongan cemas ia merupakan satu tindakan awal yang boleh diambil oleh seseorang dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa mangsa, terutamanya dalam situasi yang mengejut serta memerlukan ataupun pesakit tersebut memerlukan tindakan yang cepat, tindakan yang serta-merta dan juga pantas. Okey, rawatan awal seperti ini boleh diberikan kepada mangsa sebelum tibanya pasukan perubatan. Maksudnya rawatan awal seperti CPR ini boleh diberikan kepada pesakit-pesakit yang memerlukan, yang sesuai dengan keadaan kesakitannya, sebelum kita menunggu ketibaan ambulan, doktor dan juga bantuan-bantuan yang sepatutnya. Okey. Cardiopulmonary resuscitation ataupun kita bagi singkatan dia adalah CPR. CPR ini merupakan satu prosedur bagi tujuan untuk menyelamatkan mangsa yang dalam keadaan tidak sedarkan diri, mungkin pengsan, tidak sedar. Kita lihat dia tidak sedar akibat daripada sesuatu ataupun apa-apa jenis kemalangan yang berlaku kepada pesakit tersebut. Okey, melalui prosedur CPR ia dijalankan apabila langkah-langkah pemeriksaan awal perlu dilakukan dahulu bagi mengenal pasti tahap-tahap yang diperlukan untuk kita lihat ataupun kita buat pemeriksaan terhadap mangsa. Okay, dengan menggunakan protokol DRABC ataupun Dr. ABC yang telah dipelajari pada pembelajaran yang sebelum inilah. Okey, itu sedikit pengenalan kepada kita hari ini. Kemudian kita akan teruskan. Okey, cardiopulmonary resuscitation ataupun CPR. Okey. CPR ni ia terdiri daripada perkataan cardio iaitu jantung, kemudian pulmonary adalah paru-paru dan resuscitation adalah pemulihan. Ingat, jantung, paru-paru dan pemulihan. Cardiopulmonary resuscitation. Okey. CPR ia merupakan satu tindakan awal yang dilakukan
untuk tujuan menyelamatkan nyawa mangsa, terutamanya mangsa yang terhenti pernafasannya. Tujuan CPR ini dilakukan supaya dapat mengembalikan semula aliran darah dan juga pernafasan dapat berlaku secara spontan. Ataupun dalam perkataan yang lain, CPR ini dilakukan kepada mangsa, tujuannya adalah untuk bantuan hembusan pernafasan mulut ke mulut. Okey, dengan menggunakan cara ini, darah yang mengandungi oksigen akan terus mengalir ke otak dan organ lain hingga rawatan perubatan yang sepatutnya ataupun daripada pakar-pakar doktor tiba di tempat yang berlaku kejadian tersebut. Okey, itu adalah CPR. Baik, yang seterusnya kita nak lihat yang berkenaan dengan prinsip dan juga prosedur CPR. Okey, baik, pihak sekolah telah menjemput satu pegawai perubatan daripada hospital yang berdekatan bagi tujuan untuk menerangkan prinsip ataupun prosedur yang betul bagi melaksanakan CPR. CPR perlu dilakukan mengikut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan agar dapat menyelamatkan nyawa mangsa yang tidak sedarkan diri. Melalui prosedur CPR terdapat 6 peringkat yang perlu dipatuhi supaya proses menyelamatkan mangsa tadi dapat dilakukan dengan lancar. Okey, 6 peringkat tersebut kita akan lihat satu persatu, iaitu Dr. A, B, C, E. Itu yang kita lihat tadi, D, R, A, B, C, E. Okey, yang pertama danger. D merujuk kepada danger, iaitu bahaya. Kita lihat dahulu, pastikan persekitaran mangsa dalam keadaan yang selamat. Maksud selamat itu adalah tidak ada sebarang ancaman bahaya seperti objek-objek yang tajam, punca-punca elektrik ataupun berada di kawasan yang tidak stabil. Kita pastikan dahulu keadaan di sekeliling mangsa adalah selamat. Itu yang pertama, D. Kemudian yang kedua, responsiveness ataupun tindak balas. Okey, di sini apa yang perlu dilakukan apabila langkah yang pertama kita telah kenal pasti keadaan telah selamat, kemudian kita akan mendekati mangsa dan cuba periksa tindak balasnya terlebih dahulu. Tepuk bahu mangsa, itu cara dia. Bagaimana kita nak periksa tindak balas? Tepuk bahu mangsa dengan kuat supaya dapat menyedarkan mangsa. Tujuannya adalah untuk menyedarkan mangsa. Jika mangsa bertindak balas, tanyakan, adakah kamu okey? Jika sebaliknya, penyelamat perlu meminta pertolongan dengan menghubungi talian kecemasan dengan segera. Talian kecemasan adalah 999 bagi mendapatkan bantuan yang lebih baik yang lebih lengkap. Okey, itu adalah R. Tadi D, kemudian R. Baik, langkah yang berikutnya adalah A, airways, iaitu laluan pernafasan. Okey, apa yang perlu dilakukan pada peringkat yang ketiga, iaitu baringkan mangsa yang cedera di atas permukaan yang rata dan juga keras, keadaan yang stabil. Jika mangsa dalam keadaan tertiarap, pusingkan badan mangsa. Okey, kemudian kita perlu melutut di sisi kepala mangsa. Keluarkan sebarang benda asing yang boleh menghalang saluran pernafasan. Okey, kemudian buka saluran pernafasan dengan mengangkat dagu dan dongakkan kepala mangsa.
seperti dalam gambar rajah ini yang sedang dilakukan. Okey, itu adalah A, airways. Kemudian langkah yang berikutnya breathing, bernafas. Okey, lihat kepada pergerakan dada mangsa dan juga dengar bunyi pernafasan dan rasa hembusan nafas menggunakan pipi. Cuba letakkan pipi kita di bahagian pernafasan dan cuba rasa adakah hembusan nafas berlaku kepada pesakit tersebut. Jika tiada pernafasan, maka prosedur CPR perlu dilakukan dengan segera. Okey, baik, langkah yang kelima CPR, cardiopulmonary resuscitation. Okey, jika tiada pernafasan, yang pertama sekali picit hidung mangsa untuk menutup lubang hidung dengan ibu jari dan juga jari telunjuk semasa melakukan hembusan. Okey, hembusan dilakukan dari mulut ke mulut, sambil perhatikan pergerakan kepada dada mangsa. Okey, hembus satu saat bagi setiap hembusan, kemudian periksa kadar nadi mangsa dalam 10 saat. Okey, apabila langkah yang berikutnya ECC, external cardiac compression. Okey, periksa kadar nadi mangsa tadi. Okey, jika masih tiada, cari posisi pertemuan di antara tulang rangka dengan cuaran X point. Cuaran X point iaitu bahagian bawah tulang dada. Okey, dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah, letakkan tumit tapak tangan bersebelahan dengan jari telunjuk seperti dalam gambar rajah ini. Okey, kemudian letakkan tapak tangan kiri di atas tapak tangan kanan. Kemaskan jari jemari tapak tangan tersebut. Kemudian apa yang perlu dilakukan langkah yang berikutnya? Luruskan kedua-dua tangan sehingga paras bahu dengan mencondongkan badan ke hadapan. Lakukan tekanan sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5 cm. Kita perlu agak-agak tekanan yang dilakukan itu hanya kedalamannya adalah 5 cm, tidak melebihi 6 cm pada kelajuan 100 hingga 120 tekanan dalam masa seminit. Okey, ulang langkah 5 dan 6 tadi sehinggalah mangsa itu sedar dan sambil menunggu bantuan yang sepatutnya tibalah. Okey, ini adalah prosedur ataupun prinsip dalam melaksanakan prosedur CPR. Okey, kemudian kita nak lihat juga apakah jenis situasi kecemasan yang memerlukan kepada prosedur CPR ini dilakukan. Okey, yang pertama kita nak lihat adalah serangan jantung. Satu situasi diberikan di bawah ini. Pasukan bola sepak SMK Datuk Undang Makruf sedang menjalani latihan bola sepak untuk persiapan bagi menyertai pertandingan peringkat daerah. Sedang asyik menjalani latihan, Hisham, sahabat baik Zakwan, mengadu sakit dada dan terus rebah, lalu tidak sedarkan diri. Zakwan segera memaklumkan kepada guru dan panggilan kecemasan segera dibuat. Mengikut kepada prosedur tadi dan juga situasi, kita lihat apa yang berlaku. Yang gambar yang pertama, okey, Zakwan dan Hisham sedang mengikuti latihan bola sepak. Kemudian tiba-tiba Hisham berhenti bermain dan mengadu sakit dada kepada sahabatnya. Kemudian Hisham rebah dan tidak sedarkan diri. Zakwan segera mendapatkan bantuan guru. Kemudian pasukan penyelamat akan memeriksa salur pernafasan terlebih dahulu. Okey, 3 dan ikut urutan ni 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, guru akan menghubungi pasukan penyelamat. Okey, step yang keempat. Yang kelima, pasukan penyelamat akan tiba. Kemudian yang keenam, pasukan penyelamat akan memeriksa salur pernafasannya terlebih dahulu. Kemudian apabila dirasakan prosedur CPR ini perlu dilakukan, pasukan penyelamat tadi akan melakukan CPR. Kemudian prosedur ECC seperti yang tadi kita lihat dilakukan. Kemudian mangsa akan dibawa dengan pengusung untuk menaiki ambulan dan
dibawa ke hospital ataupun klinik lah yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Okey, kemudian kita nak lihat juga langkah kedudukan bagi pemulihan dilakukan. Okey, yang pertama, baringkan mangsa dalam keadaan yang selesa. Kemudian pastikan mangsa berada di tempat yang selamat dan juga di tempat yang teduh lah. Jangan buat prosedur CPR ini, bantuan ini di tengah-tengah panas. Pastikan mangsa dalam keadaan yang selesa dan juga selamat. Okey, yang kedua, gerakan mangsa dalam keadaan mengiring. Kaki disilangkan untuk memudahkan mangsa digerakkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, siku dibengkokkan di bahagian bawah, di bahagian kepala, di bawah bahagian kepala untuk menahan mangsa daripada tergolek ataupun terpusing bergerak. Kemudian kepala didongakkan sedikit agar tidak menyekat saluran pernafasan. Dan yang keempat, kaki dibengkokkan dengan tujuan untuk menstabilkan kedudukan mangsa supaya kedudukan mangsa ataupun pesakit itu tidak bergerak-gerak. Baik. Bantuan awal seperti CPR ni dia sangat penting. Okey, rawatan awal ia penting untuk menyelamatkan nyawa mangsa, terutamanya ketika berada di tempat kejadian. CPR merupakan satu prosedur yang penting untuk dipelajari, sama ada secara teori ataupun praktikal. Kemudian CPR juga adalah bantuan sokongan sementara untuk jantung dan paru-paru. Prosedur ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja, asalkan mereka ini berkelayakan untuk memberi bantuan kecemasan. Okey, baik. ECC tadi, iaitu External Cardiac Compression, tujuannya dilakukan pada bahagian tengah dada mangsa. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengepam darah ke jantung secara manual. Kerana jantung telah terhenti, oleh itu secara manualnya bantuan diperlukan untuk menyedarkan mangsa semula dengan teknik ECC, External Cardiac Compression. Okey, baik. Saya harap semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sebarang persoalan, boleh tanyakan di bahagian chat ataupun Google Classroom. Okey, selepas ini akan diberikan soalan kuis dan diminta pelajar untuk melengkapkan kuis tersebut dan hantar semula. Yeah.